我们今天又到主的面前来。 Hari ini kita datang kembali ke hadapan Tuhan. 今天我要讲的是最后一次提到诗篇23篇的信息。 Hari ini untuk kali yang terakhir saya akan membicarakan tentang Mazmur 23. 你说为什么讲了这么几次还没有讲完呢？ Saudara mengatakan mengapa sudah begitu banyak kalinya masih belum selesai? 因为我最近发现的诗篇23篇比一生所知道的还更伟大，还更精细。 Karena belakangan ini yang saya temukan bahwa Mazmur 23 itu jauh lebih agung daripada yang saya temukan di sebelumnya dan juga jauh lebih mendetil. Di dalam seumur hidup, Ya, dalam seumur hidup saya. 诗篇23篇的重要性，不是我们平常想一想就可以明白的。 Pentingnya dari Mazmur 23 ini bukan saja yang kita bisa pikirkan secara sederhana saja dan kita bisa mengertinya. 诗篇23篇可以说是诗篇中的诗篇。 Mazmur 23 boleh dikatakan Mazmur di dalam Mazmur. 诗篇23篇是全本圣经代表性的诗篇。 Mazmur 23 boleh dikatakan juga merupakan Mazmur perwakilan daripada seluruh Mazmur di dalam Alkitab. 上帝在整个诗篇里面对人类要讲的话，都在诗篇23篇里面最重要的都提出来了。 Firman Tuhan yang Tuhan mau sampaikan kepada umat manusia itu semuanya telah diungkapkan di dalam Mazmur 23 ini. 请问你诗篇所讲的重要的话，最中心的点是什么地方？ 就是我与你的关系，我们有上帝作为我们的牧者，我们就不再惧怕任何。在还没有明白到我与你关系以前，诗篇对人类讲的话最重要的是什么？ 耶和华是我的牧者。 不是。诗篇150篇里面， Di dalam seluruh Mazmur ada 150 pasal. 最重要的诗篇只有一种， Yang paling Mazmur yang terpenting hanya ada satu macam, 论到耶稣基督。 yang berkaitan atau membicarakan tentang Yesus Kristus. 整个耶稣基督最重要的真理都在圣经中间诗篇里面启示出来了。 Dan semua tentang Yesus Kristus, semua kebenaran yang terpenting itu diwahyukan di dalam Mazmur. 一个人读诗篇没有读到耶稣基督，这个人还不明白诗篇。 Jikalau seseorang membaca Mazmur masih belum mengerti tentang Yesus Kristus, maka orang ini boleh dikatakan belumlah mengerti tentang Mazmur. 写诗篇的人有很多人， Penulis Mazmur itu banyak, 有摩西， ada Musa, 有大卫， ada Daud, 有可拉的后裔， ada Bani Korah, 还有许多很敬虔的以色列人。 dan masih banyak lagi orang Israel yang sangat hidup saleh. 这150篇里面， Tetapi di dalam 150 Mazmur ini, 最重要的诗篇都是论耶稣、论耶稣、论耶稣基督论的诗篇。 Mazmur-Mazmur yang terpenting adalah Mazmur yang berkaitan atau membicarakan tentang Yesus Kristus. 如果我们有足够的时间，我们单讨论弥赛亚诗篇，我们可能用1年的时间。 Jikalau kita mempunyai waktu yang cukup hanya untuk membicarakan tentang Mazmur Mesianik saja, kita memerlukan waktu setidaknya 1 tahun. 旧约里面有很多的先知， Di dalam perjanjian lama banyak sekali nabi. 先知里面有很多的预言， Di dalam nabi-nabi itu banyak sekali nubuat. 预言有很多的关于耶稣基督给我们的启示。 Di dalam nubuat itu banyak sekali wahyu yang diberikan kepada kita tentang Yesus Kristus. 你说我太忙了，我没有好好读你的书。 Saudara mengatakan saya terlalu sibuk dan saya tidak membaca buku Tuhan dengan seksama. 我在问你，那么你读了多少？ Lalu Tuhan akan bertanya lagi berapa banyak buku yang sudah engkau baca. 你说我从头到尾只有看一些重要的诗、重要的经，我根本没有注意里面的内容。 Kemudian saudara menjawab lagi dari awal sampai akhirnya saya hanya membaca bagian-bagian yang penting dan sama sekali tidak membaca keseluruhan isinya. 他说主在问你，你所看到的，你有没有看到最重要的真理在里面？ Kemudian Tuhan bertanya lagi, yang kau sudah lihat itu sudah baca, apakah engkau melihat hal-hal yang terpenting yang tercantum di dalamnya? 你说主啊，最重要在哪里？我也不知道。 Lalu saudara pun akan mengatakan, oh Tuhan, di manakah yang terpenting itu aku tidak tahu. 那主再问
你到底有没有好好读我的圣经呢？ Kemudian Tuhan bertanya lagi, apakah sesungguhnya engkau telah membaca dengan baik Alkitabku itu? 我相信，当我们面对主提这些问题的时候，我们很难回答他。 Saya percaya ketika kita berjumpa dengan Tuhan dan dipertanyakan tentang pertanyaan-pertanyaan ini, 何况我们从来没有注意上帝重要的话在哪里。 apalagi kita sering kali perhatikan di manakah pentingnya daripada firman Tuhan itu. 为什么诗篇是很重要的呢？ Mengapa Mazmur itu sangat penting? 因为诗篇是基督论的宝库。 Karena Mazmur merupakan gudang yang penting daripada tentang Kristologi 你 ini. 再听一次， Sekali lagi dengarkan, 诗篇是基督论的宝库。 Mazmur merupakan gudang yang berharga dari Kristologi itu. 为什么这么讲呢？ Mengapa dikatakan seperti 因 itu? 为当诗人默想上帝的真理， Karena ketika pemazmur renungkan tentang kebenaran Tuhan, 当诗人要纪念主的恩典的时候， ketika pemazmur mau mengingat akan anugerah Tuhan, 圣灵就引导他们的思想进到最甜蜜与神关系中间所能表现出来的感情。 maka Roh Kudus pun menuntun mereka untuk masuk ke dalam satu emosi perasaan yang paling indah dan intim itu. 当这些诗人要把上帝的恩典诉说出来的时候， Oleh karena itu ketika para mazmur ini mau mengungkapkan anugerah Tuhan, 圣灵就引导他们思想中间对基督的认识显明出来了。 maka Roh Kudus pun menuntun mereka untuk mengungkapkan, menulis tentang Kristus itu. 他们就最甜蜜的、最深奥的，把圣经诗篇中间的奥秘讲出来了。 Maka demikianlah mereka dengan cara yang paling indah, cara yang paling manis dan paling menyenangkan itu, mereka mengungkapkan semua rahasia tentang Kristologi ini. 真是不能明白为什么大卫成为诗篇中间最重要的主人。 Saya sungguh tidak bisa mengerti mengapakah Daud merupakan seorang peran yang paling utama di dalam semua mazmur yang telah ditulis ini. 大卫是活在3000年以前的一个人， Daud adalah seseorang yang hidup 3000 tahun yang lalu. 他跟普通人的生活是完全不一样。 Hidupnya dengan orang-orang biasa itu sama sekali berbeda. 小的时候在家里被轻看， Pada waktu dia kecil, dia direndahkan di dalam keluarganya. 少年的时候被派到旷野去照顾羊群。 Pada waktu dia remaja, dia utus ke padang gurun untuk menggembalakan domba. 他在做牧羊人的10多年的里面，他学习了一个很大的功课。 Di dalam waktu yang belasan tahun ketika dia menggembalakan domba, dia telah belajar tentang banyak pelajaran yang sangat berharga, 人与神之间的关系。 yaitu antara hubungan manusia dengan Tuhan. 大卫对上帝的认识就在那个时候开始了。 Perkenalan daripada Daud terhadap Tuhan itu dimulai pada saat itulah. 大卫每天看见羊群流离失散， Di dalam kehidupan keseharian, Daud senantiasa melihat domba-domba yang tersesat. 大卫知道没有牧人的羊是乱走，是犯错，是常常在仇敌的中间受苦的人。 Daud menyadari dan mengetahui domba-domba yang tidak mempunyai gembala, mereka adalah domba-domba yang berkeliaran ke sana kemari, yang tersesat, yang menghadapi berbagai macam bahaya. 如果没有牧羊人，羊群根本不知道要到哪里去。 Jikalau tidak ada sosok gembala, maka para domba tidak mengetahui kemanakah mereka akan pergi. 如果没有牧羊人，羊群也不知道在哪里找到水喝，在哪里休息，在哪里得到平安。 Jikalau tidak ada sang gembala, para domba ini juga tidak mengetahui di manakah mereka boleh mendapatkan air minum, di manakah mereka boleh mendapatkan makanan ataupun tempat untuk beristirahat. 严格的说起来，大卫跟上帝的关系就在他牧羊的可能10年的中间，他得到一个结论：耶和华是我的牧者。 Oleh karena itu kalau kita bicarakan secara ketat bahwa hubungan Daud dengan Tuhan itu adalah dia dapatkan selama belasan tahun ketika dia menggalakkan domba adalah Tuhan adalah gembalaku 这 itu. 就成为诗篇23篇的第一句话。 Dan ini pun menjadi satu kalimat yang pertama di dalam Mazmur 如 23. 果没有诗篇23篇的第一句话的经验，
Jikalau tidak ada pengalaman yang diungkapkan di dalam kalimat pertama dalam Mazmur 那么 23 ini, 大卫在地上的生活就跟我们的生活没有什么分别了。 maka dengan demikian kehidupan Daud di dalam dunia ini tidak ada bedanya dengan kehidupan kita orang-orang pada umumnya. 你把大卫跟上帝的关系与扫罗跟上帝的关系做一个比较的时候， Ketika saudara memperbandingkan hubungan antara Daud dengan Tuhan dengan hubungan Saul dengan Tuhan, 看见扫罗与上帝的关系何等松懈，没有什么亲密的关系。 saudara akan menemukan bahwa hubungan antara Saul dengan Tuhan itu sangat longgar dan tidak ada kehubungan yang apapun yang intim. 当你一比大卫跟上帝的关系的时候， Tetapi ketika saudara memperbandingkan hubungan Daud dengan Tuhan, 清楚看到这是一个个别性的关系。 saudara akan dengan jelas bisa melihat bahwa ini mempunyai perbedaan yang sangat hakiki. 这个非常亲密的关系， Ini adalah satu hubungan relasi yang sangat intim, 非常不可分离的关系。 adalah satu hubungan relasi yang sama sekali tidak lagi boleh dipisahkan. 怪不得你看见诗篇23篇里面，他跟上帝之间的称呼是大大改变的。 Tidak heran kalau saudara melihat di dalam Mazmur 23 ini, sebutan dia kepada Tuhan itu mendapatkan satu perubahan yang begitu besar. 他先把上帝当作一个他跟我有密切的关系， Terlebih dahulu dia mengungkapkan bahwa hubungan dia dengan Tuhan sebagai dia yang mempunyai relasi yang erat dengan 但 saya. 当他进到更深一层的交通的时候， Tetapi ketika dia masuk ke dalam satu persekutuan yang lebih mendalam lagi, 他发现上帝不是一个他， dia menemukan bahwa Tuhan bukanlah sosok dia, 上帝是一个你。 Tuhan adalah sosok engkau. 大卫的关系不单是他与羊群非常浅的关系， Maka hubungan daripada Daud bukan saja hubungan dia yang sangat dangkal hubungan dia dengan para domba. 大卫与上帝的关系变成我与你最亲密、最伟大的关系。 Tetapi hubungan Daud dengan Tuhan adalah hubungan aku dan engkau, hubungan yang paling intim dan juga paling agung. 这是3000年以前，或者比3000年以前更早的时以前，几乎没有人所经历过的关系。 Kita boleh mengatakan ini merupakan satu relasi hubungan yang baik itu 3000 tahun ataupun lebih lama lagi, lebih dari 3000 tahun. Tidak ada orang pun yang mempunyai pengalaman seperti ini. 大卫发现了我与你的关系，就是他与耶稣基督的关系。 Daud menemukan hubungan aku dan engkau, yaitu hubungan dia dengan Yesus Kristus. 每个人基督徒都曾经经历过不同的几种关系。 Setiap orang Kristen pasti mengalami berbagai macam hubungan atau relasi yang berbagai macam tingkatan 我们 itu. 从小到大，我们根本不认识上帝。 Dari kecil sampai kita dewasa, kita sama sekali tidak kenal kepada Tuhan. 我们听说有一个上帝， Kita mendengar bahwa ada Tuhan. 我们听说他创造世界， Kita mendengar bahwa dia menciptakan 我 dunia. 们听说他是活的上帝。 Kita mendengar bahwa dia adalah Allah yang hidup. 但是这个上帝跟我们有什么关系呢？ Tetapi hubungan apakah antara Allah ini dengan kita? 没有关系。 Tidak ada hubungan. 很多人是活在无神论的地方， Banyak orang hidup di dalam ateisme. 直到有一天有人把福音传给你的时候， Sampai ketika suatu hari ada orang mengabarkan Injil kepada 你 saudara. 就觉得这个很重要，因为我生命里面有一个伟大的你，是我需要认识的。 Maka saudara pun akan menyadari, ini sangat penting karena di dalam hidup saya ada satu engkau yang sangat berharga bagi saya. 所以，当你听福音以前， Maka sebelum saudara mendengarkan Injil, 你一生是非常生疏的。 saudara sangat asing terhadap Tuhan. 当你听福音以后， Tetapi ketika setelah saudara mendengarkan 你 Injil, 发现这一方面的认识是我所没有经历过的， saudara akan menemukan bahwa perkenalan seperti ini yang tidak pernah saudara alami sebelumnya. 这方面的真理是我深深需要的。 Dan kebenaran di dalam hal ini yang sesungguhnya secara mendalam aku butuhkan. 你开始对基督教的信息有兴趣了， Maka mulailah saudara tertarik kepada berita kekristenan seperti ini. 你开始对所谓的上帝这个他受吸引了， Maka mulailah saudara pun tertarik kepada sosok Tuhan sebagai engkaunya ini. 所以你就试试看
到礼拜堂来听到， Maka engkau saudara pun coba-coba datang mendengarkan khotbah di dalam gereja. 听到以后， Setelah saudara mendengarkan khotbah dan terus mendengarkan 你 khotbah, 发现这一位所谓的上帝，实在是对我有关联的。 dan saudara akan menemukan bahwa Allah ini sesungguhnya berhubungan berelasi dengan 然后 saya. 你又慢慢发现到，我这个人生如果没有上帝参与干涉，我是很孤单的。 Maka saudara pun pelan-pelan akan menyadari bahwa hidup saya ini jikalau tidak ada campur tangan daripada Tuhan, maka hidup saya itu akan sangat kesendirian. 慢慢，你又发现我的生命是很多限制的。 Pelan-pelan saudara pun akan mulai menyadari bahwa hidup saudara itu banyak keterbatasan. 我不是万能的， Saya bukan yang maha bisa, 我不是自己可以独立的， saya bukan bisa hidup secara 我是 mandiri. 需要有特别的照顾，有上帝的恩典，才能活得有意义的。 Tetapi saya adalah satu manusia yang mau melalui hidup yang bermakna, haruslah ada pemeliharaan yang secara khusus yang Tuhan 然 berikan. 后你感到基督教所唱的诗歌意义非常的深长。 Kemudian saudara pun akan mulai menyadari bahwa lagu-lagu pujian yang dinyanyikan di dalam kekristenan itu begitu bermakna mendalam. 基督教所用的音乐是非常甜美，而且非常高超，超越我们的思想跟感情的。 Dan musik-musik yang dinyanyikan di dalam kekristenan itu begitu bermakna mendalam dan begitu tinggi nilainya itu dan sangat menarik kehidupan 你们 manusia. 刚才听我们这个 Oratorio 小组诗班上的那一首诗歌， Tadi saudara telah mendengarkan lagu pujian yang dinyanyikan oleh kur kecil daripada Jakarta Oratorio 这一首 Society 是 ini. Mendelssohn 所写的非常优美的诗歌。 Lagu ini merupakan satu lagu pujian yang sangat amat indah yang digubah oleh 从 Mendelssohn, 诗篇里面拿出来的， yang dikutip daripada Mazmur, 上帝的应许。 yaitu janji daripada Tuhan. 上帝应许什么呢？ Apakah yang Tuhan 在 janjikan? 你所走的路上， Di dalam setiap jalan yang saudara 耶 tempuh, 和华必照顾你； Tuhan akan melindungi saudara. 在你应当过的生活里面 Di，dalam hidup yang saudara harus 他有 lalui, 差遣他的使者在路上帮助你。 Dia akan mengutus para malaikatnya untuk mendampingi saudara di dalam 当 perjalanan. 你遇到危险的时候， Ketika saudara menghadapi 你 bahaya, 走路可能绊倒了， ketika saudara berjalan dan 你 tersandung, 可能碰到石头，你就跌倒了。 mungkin saudara akan tersandung batu dan jatuh. 就在那个时候，上帝差遣他的使者来托住你，帮助你，使你没有跌倒。 Dan justru pada saat itulah Tuhan mengutus malaikatnya datang untuk menolong saudara, menopang saudara supaya saudara tidak jatuh. 这首诗歌被写的时候 Ketika lagu ini digubah, ，Mendelssohn 是36岁的时候， Mendelssohn ketika itu dia berusia 36, 他对圣经的了解， pengertian pengenalan dia terhadap 他把 Alkitab. 这件圣经用音乐表现出来的时候， Ketika dia mengungkapkan ayat Alkitab ini melalui musik, 旋律是美得不得了。 melodinya begitu indah. 啦啦啦啦啦，叮叮哒哩哒啦啦，啦啦啦啦啦啦，叮叮当当。我不知道怎么人可以写这么美的音乐。 Saya tidak mengerti bagaimanakah mungkin seorang manusia bisa menggubah melodi yang begitu indah. 我对音乐的认识 Pengenalan saya terhadap musik 不是随便的， bukan sembarangan. 我对音乐历史的发展 Dan terhadap perkembangan daripada dunia musik ini, 很深研究的。 saya melakukan penelitian yang sangat mendalam. Mendelssohn 写这首诗歌的时候， Maka ketika Mendelssohn menggubah 我 lagu ini, 相信他也经历了上帝的照顾、上帝的引导、上帝的保守。 saya percaya bahwa dia telah mengalami pimpinan, pemeliharaan dan penuntunan perlindungan daripada 所 Tuhan. 以他有很丰盛的感情，把这旋律表达出来。 Oleh karena itu dengan satu perasaan yang sangat berlimpah dia ungkapkan melalui musik. 他说：“基督徒啊，你走的路有危险； Dia mengatakan, hai orang Kristen, jalan yang kau tempuh itu ada bahaya. 基督徒啊，撒旦用
各样的办法来绊倒你。 Hai orang Kristen, setan dengan berbagai cara datang untuk menyandung saudara. 你不要惧怕， Tetapi janganlah engkau takut 主与你同在。 karena Tuhan menyertai saudara. 当你面对困难的时候， Ketika saudara menghadapi kesulitan, 上帝用他的使者来照顾你。 Allah dengan malaikatnya datang untuk melindungi saudara. 在你走路要绊倒的时候， Ketika saudara berjalan dan akan tersandung, 天使的手扶住你， tangan dari para malaikat akan menopang saudara. 托住你的脚步， Dia akan menopang jalan 使 kakimu 你不碰在石头上面。 sehingga engkau tidak terantas batu. 我们感谢上帝 Kita，bersyukur kepada Tuhan. 当你读这些诗歌的时候， Ketika saudara membaca Mazmur ini, 当你感受上帝的照顾的时候， ketika saudara merasakan pemeliharaan dari 你 Tuhan, 心里充满感恩。 maka hatimu penuh dengan pengucapan 我 syukur. 刚才听他们唱的时候， Ketika tadi saya mendengarkan mereka 我 menaikkan 很 pujian 注 ini, 意他们的和音。 saya sangat memperhatikan harmonisasi daripada lagu 原来 suara mereka. Mendelssohn 写了这首诗歌2年以后，他就离开世界了。 Rupanya setelah 2 tahun Mendelssohn menggubah lagu pujian ini, dia meninggal. 我们活在世界有多久呢？ Berapa lamakah kita hidup dalam dunia? 我活到现在86年了。 Saya hidup sampai sekarang sudah 86 tahun. Mendelssohn 活在世界只有38年， Mendelssohn hidup dalam dunia hanya 38 tahun. 没有我的一半。 Tidak ada separuhnya usia 因 saya. 为当他写这首诗歌的时候， Tetapi ketika dia menggubah lagu ini, 他才活36年， dia baru hidup 36 tahun. 但他对上帝的认识是非常清楚的。 Tetapi pengenalan dia kepada Tuhan itu sangat amat 他 jelas. 与上帝的关系是非常亲切的。 Hubungan relasi dia dengan Tuhan itu sangat 我 intim. 不知道我们今天许多基督徒与神的关系亲切到什么地步？ Saya tidak tahu seintim bagaimanakah hubungan setiap daripada kita dengan Tuhan pada saat ini. 大卫的一生 Tetapi seumur hidup dari Daud 非常特别的， adalah sangat amat unik 非常成功的， dan sangat berhasil. 非常经历神的同在的。 Dan dia sangat mengalami penyertaan dari 我 Tuhan. 相信大卫20多岁的时候， Saya percaya ketika Daud berusia 20-an 已 tahun, 经做了一个结论：耶和华是我的牧者。 ia sudah mengambil satu kesimpulan, Tuhan adalah gembalaku. 什么意思呢？ Apakah artinya ini? 他照顾我， Dia melindungi, memelihara aku. 他引导我， Dia menuntun aku. 他与我同在， Dia menyertai aku. 他供应我的需要 Dia，mencukupkan segala kebutuhanku. 牧养我的灵性。 Dia menggembalakan 所以 kerohanianku. 他说：“耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。” Maka dia pun mengatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan berkekurangan aku. 当一个基督徒真正明白上帝的照顾、上帝引导、上帝牧养他的时候， Ketika seorang Kristen sungguh-sungguh merasakan dan mengetahui Tuhan memelihara dia, Tuhan menggembalakan dia, Tuhan melindungi dia, 这一个基督徒的生活就不会是孤单的， maka kehidupan orang Kristen ini tidak lagi akan kesendirian. 这一个基督徒的生活不会是可怜的。 Kehidupan orang Kristen ini tidak akan lagi kita merasa 他在 kasihan 最温暖的手里面蒙上帝的照顾。 karena dia mendapatkan pemeliharaan di dalam tangan yang paling hangat 我 itu. 真的不明白 Saya sungguh tidak 大 mengerti 卫怎么会了解上帝是牧者呢？ bagaimanakah Daud bisa mengerti bahwa Tuhan adalah seorang gembala. 他与上帝的关系成了我与你的关系。 Hubungan dia dengan Tuhan adalah hubungan aku dan engkau. 他不像哲学家把上帝写成一个他， Dia tidak seperti filsuf yang mengungkapkan bahwa Tuhan sebagai dia. 他像亲密的爱人一样，把上帝写成一个你。 Tetapi dia seumpama seorang kekasih yang mengungkapkan Tuhan itu sebagai engkau. 这个是100年前 Martin Buber 写的那本书的意义。 Inilah makna daripada satu buku yang ditulis oleh Martin Buber 100 tahun yang lalu. 他对上帝说 ：“I and thou， Dia berkata kepada Tuhan, aku dan engkau, 你是我的主， engkau adalah Tuhanku. 我的好处不在你以外， Segala kebaikan yang kuterima tidak di luar engkau. 你是我的主， Engkau adalah Tuhanku. 创造了我， Engkau telah menciptakan 为了 aku 要使我享受你的爱， supaya aku bisa menikmati kasih-Mu. 照顾了我， Engkau telah memelihara 使 aku 我领受你所给我的平安、
与安全， Sehingga aku boleh menerima damai sejahtera dan keamanan yang kau berikan. 你赦免我的罪， Engkau telah mengampuni 你 dosaku. 使我进到你的怀抱里面， Engkau membawa aku masuk ke dalam pelukanmu. 使我领受你赦免的恩典， Sehingga aku boleh menerima anugerah pengampunan dosa dari 领 engkau. 受你丰盛的恩赐。 Dan menerima karunia yang berlimpah 我 dari engkau. 这一生没有缺乏。 Seumur hidupku ini takkan 主啊， kekurangan. 主啊，我与你的关系真是亲密。 Oh Tuhan, Engkau ya Tuhan, hubunganku dengan Engkau sungguh amat intim. 这个今天我不必再讲，因为我已经讲了好几次了。 Saya tidak usah lagi mengungkapkan tentang hal ini hari ini karena sudah beberapa kali saya menyampaikan tentang hal 那 ini. 说你说唐牧师，今天你要讲的是什么？ Lalu saudara bertanya, Pendeta Stephen Tong, apakah sesungguhnya engkau akan sampaikan hari ini? 我相信今天我所讲的是没有一个牧师在全世界讲过的。 Saya percaya yang akan saya sampaikan hari ini tidak ada pendeta manapun di dalam dunia yang pernah mengatakannya. 今天我们思想我与你的时候， Hari ini ketika kita merenungkan kembali aku dan 我 engkau, 们不要单单像 Martin Buber 所经历的那样。 janganlah kita hanya seperti pengalaman yang dialami oleh Martin Buber. 你问 Martin Buber， 你的 I and thou， 这个 I 是谁呢？ Kalau saudara bertanya kepada Martin Buber, I and thou itu, I itu siapa? Siapakah saya itu? 他说 I 就是 Martin Buber。 Maka dia akan mengatakan I atau saya itu adalah Martin Buber. 问他说 thou 是谁呢 Kalau saudara bertanya lagi siapakah engkau itu atau？Thou is my God， thou itu adalah Tuhanku, my shepherd， adalah gembalaku, my Lord in heaven， adalah Tuhanku yang ada di surga, my Creator， adalah penciptaku, my Comforter， adalah penghiburku, my Guider， adalah penuntunku, my Escort， adalah penuntun my pelindungku, Redeemer， adalah penebusku, my Savior。 adalah penyelamatku, 这 juru 位 selamat, 主是我的救赎主， dan Tuhan ini adalah juru selamatku. 这位主是我的你。 Tuhan ini adalah engkau 你 itu. 说像 Martin Buber 跟上帝的关系非常非常亲密了。 Saudara mengatakan dengan demikian hubungan Martin Buber dengan Tuhan itu sudah amat intim. 但我告诉你， Tetapi saya katakan 这本书写了100年以后， buku ini setelah ditulis 100 tahun kemudian, 当我思想我与你的关系的时候， ketika saya merenungkan hubungan aku dan engkau, 我用 antithetic thinking 来从头思想这句话。 saya dengan pemikiran yang antitesis untuk memikirkan kembali daripada hal ini. 我与你两方面来看， Saya akan melihat dari dua sisi, aku dan engkau. 我认识你，我是 subject， 你是 object。 Aku dan engkau, aku kenal kepada engkau, aku adalah subjek dan engkau adalah objek. 我是主体， Aku adalah subjek. 我认识你，你是我主体后面的一个客体。 Aku dan engkau, aku kenal kepada engkau, aku adalah subjek dan engkau yang ku kenal adalah satu objek. 我拥有对你的认识， Aku memiliki perkenalanku kepada engkau. 我经历与你的关系， Aku mengalami hubunganku dengan engkau. 我享受你给我的恩典。 Aku menikmati anugerah yang kau 主 berikan. 啊 Aku,，你 oh Tuhan, engkau 你爱我， engkau 你 mengasihiku, 创造我， engkau menciptakan aku, 你引导我， engkau menuntun 你 aku, 保守我， engkau memelihara aku, 你赐福给我， engkau memberkati aku, 你保守我的灵性， engkau melindungi memelihara 你 kerohanianku, 接纳我的生命， engkau menerima 你 hidupku, 洗净我的罪恶， engkau menyucikan aku dari 拯 dosa, 救我的灵魂。 engkau menyelamatkan. 主啊，你， Oh Tuhan, engkau, 我爱你， aku mengasihi 我 engkau, 需要你， aku membutuhkan 我 engkau, 寻求你， aku mencari 我 engkau, 思念你， aku 我 merenungkan 渴慕你。 aku merindukan engkau. 所以圣经里面这样的话很多很多， Dalam Alkitab kalimat-kalimat ini sangat banyak. 够吗？ Sudah cukupkah? 今天我对你说， Hari ini saya katakan kepada saudara, 够， tidak cukup. 因为你是上帝， Karena engkau yang kau miliki adalah Tuhan. 你的我是你自己。 Dan akunya yang saudara miliki adalah engkau sendiri. 当你 Saudara 说 sendiri. 我与你的时候， Ketika saudara mengatakan aku dan engkau, 你的上帝是一个客体， maka Tuhanmu adalah satu objek. 你是一个主体， Dan saudara sebaliknya sebagai subjek. 你比上帝更重要。 Dengan demikian saudara lebih penting dari Tuhan. 上帝是因为你成为
你关系的对象。 Dan karena engkau maka Tuhan menjadi objek yang engkau perhatikan. 那么今天我要对你讲的不一样， Tetapi hari ini yang saya mau sampaikan kepada saudara itu 我 berbeda. 今天讲了一个关系，是世界历史中间连 Martin Buber 都没有发现的。 Hari ini yang saya akan katakan adalah satu hubungan atau relasi yang sama sekali tidak dibicarakan atau bahkan Martin Buber pun tidak menemukannya. 再注意听这句话， Saudara dengarkan sekali lagi kalimat ini. 今天我们讲的我与你，是连 Martin Buber 都没有想过的。 Aku dan engkau yang akan kita bicarakan hari ini, bahkan Martin Buber pun belum pernah 既 memikirkannya. 然我跟你发生了关系， Dan kalau aku dan engkau sudah terjadi satu relasi hubungan 两方面彼此需要的。 dan saling kedua pihak saling membutuhkan, 正像你第一次恋爱的时候， sama hal 发现世界最重要的人就是你爱人。 sama halnya ketika saudara pertama kali jatuh cinta, saudara menemukan orang yang paling penting adalah orang yang kau cintai itu. 当你结婚的时候，你发现你真正一生一世的对象就是你的妻子。 Ketika saudara menikah, saudara sesungguhnya sungguh-sungguh telah menemukan bahwa yang paling penting itu adalah istrimu 你 itu. 发现不能替代的，永远不可离开的，你最盼望与他一同到老到死的，就是你的配偶。 Saudara menemukan bahwa yang tidak bisa digantikan, yang akan menyertai saudara sampai selama-lamanya sampai saudara meninggal adalah pasangan saudara. 但是，请你注意听下面的一句话： Tetapi saudara perhatikan, dengarkan kalimat selanjutnya ini. 你跟你的配偶之间的关系，你要怎么维持呢？ Bagaimanakah saudara mempertahankan hubungan relasi saudara dengan pasanganmu? 很多做丈夫的人只想利用太太。 Banyak yang menjadi suami hanya mau atau memikirkan bagaimanakah memperalat istrinya. 你跟他结婚的目的是为了他带来你的好处。 Ketika saudara menikah dengan dia, saudara mempunyai tujuan adalah dia memberikan kebaikan kepadamu. 有的人为了对方很漂亮，所以跟他结婚； Ada orang karena kecantikan daripada pasangannya itu maka dia menikah. 有的人为了对方感情很优柔，可以被他利用，所以跟他结婚。 Ada orang yang merasakan pasangannya itu mempunyai kelembutan yang sangat baik dan bisa menarik perhatiannya maka dia menikah dengan 有的 dia. 人因为太太的家里很有钱，所以跟他结婚。 Ada orang yang menganggap bahwa istrinya itu keluarganya orang kaya maka dia menikah dengan dia. 你跟别人一样，建立了我与你的关系。 Maka saudara akan sama seperti orang-orang yang lain. Engkau telah membangun hubungan aku dan engkau. 但是你的关系中间包含可以利用他。 Tetapi di dalam hubungan aku dan engkaunya itu termasuk di dalamnya adalah engkau mau memperalat dia. 你说我没有， Saudara mengatakan aku 我 tidak. 不是利用我的太太， Saya bukan mau memperalat istri 我结 saya. 婚不是要利用她。 Saya menikah bukan untuk memperalat dia. 第二种，为什么你跟他结婚呢？ Macam yang kedua, mengapa engkau menikah dengan dia? 你欣赏他， Saudara menikmati 你 dia. 享受他。 Saudara menikmati 怎 dia. 么知道这个事情呢？ Bagaimanakah bisa 如 mengetahui 果 hal 你的 ini? 太太长得丑八怪， Jikalau wajah daripada istrimu itu sangat jelek, 你不会爱她。 saudara tidak akan mencintai 你 dia. 爱她，因为她漂亮； Saudara mencintai dia karena dia cantik, 你因为她身材美丽， karena postur tubuhnya cantik. 你感觉到她是很可爱的人， Saudara merasakan dia adalah orang yang sangat 所以你 menyenangkan. 很愿意跟她结婚。 Maka saudara ingin dan rela sekali untuk menikah dengan dia. 但是为什么过了几年你讨厌她呢？ Tetapi mengapa setelah beberapa tahun kemudian saudara menjadi benci kepada 为 dia? 什么过了几年你爱上别的人呢？ Mengapa beberapa tahun kemudian saudara jatuh cinta kepada yang lain? 你认为她的美丽已经过时了， Karena saudara menganggap bahwa kecantikannya sudah 感 berlalu. 觉到别人比她更漂亮，而且很喜欢你。 Saudara merasakan orang lain lebih cantik dari dia, bahkan sangat 所以你 menyukakan 说 saudara. 我为什么要一生被这一个人捆绑呢？ Maka saudara akan mengatakan, mengapa saya harus seumur hidup dibelenggu oleh orang ini? 你忘记了他曾经吸引你， Saudara telah lupa bahwa saudara pernah tertarik kepada 你 dia. 忘记了你曾经为他醉生梦死。 Saudara telah lupa bahwa saudara pernah berjanji mau setia selamanya kepada 你 dia. 忘记了曾经自己说没有他可能我会死掉。 Saudara sudah lupa, saudara pernah mengatakan bahwa kalau tidak ada dia, saya akan mati. 现在你在看他的时候，
sekarang ketika saudara melihat dia 原 lagi, 来她不是最漂亮的， rupanya dia bukanlah yang tercantik. 她已经开始老了， Dia sudah mulai menjadi 她的 tua. 美丽不见了。 Kecantikannya itu sudah 所以你 sirna. 心里说：“我不会为你死，你去死吧。 Maka saudara dalam hati mengatakan, aku tidak akan mati untuk engkau, matilah engkau ” sendiri. 因为使我感到活着有意义的人，不是你，是别人。 Karena yang membuat aku hidup bermakna bukan engkau, tetapi adalah orang lain. 所以你心里面那个你，已经不是他了。 Maka engkau yang ada di dalam hatimu itu bukan lagi dia. 转移你的爱情， Saudara mengalihkan cinta kasihmu. 这个你的你不是永恒的， Dan engkau yang kau miliki ini bukan yang abadi 你 atau 的 selamanya. 你不是持久的。 Dan engkau yang kau miliki ini bukan yang bisa berlangsung lama. 利用他的时间过了， Waktu engkau memperalat dia itu sudah berlalu. 欣赏他的时期满足了， Masa engkau menikmati dia itu sudah habis. 你可以享受他给你的快乐，时间已经过了。 Kesukacitaan yang engkau bisa nikmati di atas dirinya itu sudah berlalu. 人生的危机就来了， Maka datanglah krisis hidup manusia itu. 爱情的粉末就来了， Maka kuburan dari cinta kasih itu pun akan 这 tiba. 是人间最可怕的事情。 Ini merupakan hal yang paling mengerikan di dalam hidup manusia. 婚姻那一天的甜蜜，现在在哪里呢？ Kemanisan di hari pernikahan itu sekarang ada di manakah itu? 你对你爱人中间，你所认为的你的价值，现在在哪里呢？ Di manakah nilainya engkau yang kau miliki pada orang yang kau pernah kasihi itu? 所以，亲爱的弟兄姐妹， Maka Bapak Ibu yang kami kasihi, 亲爱的基督徒， hai orang Kristen yang kami 你 kasihi, 生命中间那个你，不是暂时的， engkau yang ada, 不是暂时的。 bukan yang sementara. 你不应当把暂时的世界上的人当作永恒的你来爱。 Tidak sepatutnya engkau menganggap orang manusia yang untuk sementara itu engkau cintai dia untuk selamanya. Engkau jangan mengasihi yang sementara menjadi engkau yang kau miliki. 你所应当有的，你是一个永远的。 Engkau yang seharusnya engkau miliki itu adalah yang bersifat kekal. 谁是永恒的呢？ Siapakah yang bersifat kekal itu? 上帝。 Adalah Tuhan. 上帝说：“我以永远的爱爱你。 Tuhan mengatakan dengan kasihku yang kekal aku mengasihi ”这 engkau. 样的话，别的宗教的圣经没有讲过， Kalimat seperti ini tidak pernah diungkapkan oleh kitab suci dari agama yang 就在 lain. 圣经里面告诉我们， Hanya di dalam Alkitab yang dikatakan, 在圣经里面耶利米书告诉我们 di，dalam kitab suci, di dalam kitab Yeremia mengatakan, 上帝对以色列人说 Allah berkata kepada bangsa：“ Israel, 我以永远的爱爱你。 aku mengasihi engkau dengan kasihku yang 所以 kekal. 人永恒的你，不是世界上的人。 Maka engkau yang kekal yang harus manusia miliki, bukan manusia dalam dunia 基 ini. 督徒永恒的你，是那位永远不改变的上帝。 Engkau yang harus dimiliki oleh orang Kristen yang bersifat kekal itu adalah Allah yang menciptakan ini. 到上帝的面前， Ketika saudara datang ke hadapan 你 Tuhan, 领受的永远的爱， saudara akan menerima kasih yang kekal, 超过世界的爱。 yang melampaui kasih dalam dunia. 你的妻子多么美丽， Karena seberapa cantik pun istrimu, 有一天会变成老人家， suatu hari dia akan menjadi seorang yang tua. 她的美丽不见了， Kecantikannya sudah 她 sirna 的青春枯萎了， dan masa mudanya itu sudah 她 hilang. 的健康失去了， Kesehatannya itu sudah hilang. 她的美容也没有了。 Kecantikannya sudah lagi tidak ada. 圣经说美丽是虚假的， Alkitab mengatakan kecantikan itu palsu 美 adanya. 容是暂时， Kecantikan itu 这 sementara 是 adanya. 沟上会枯干的草， Ini semua seperti rumput yang bisa layu dan mengering. 会衰微的花一样。 Adalah bunga yang bisa layu. 所以你永恒的你是上帝， Maka engkau yang kekal yang kau harus miliki yaitu adalah Tuhan. 上帝是不改变的， Karena Tuhan itu tidak berubah. 上帝是不会过时的， Tuhan itu tidak akan kedaluarsa. 上帝的爱是永远的。 Kasih daripada Tuhan itu kekal. 所以基督徒认识永恒的上帝， Maka hai orang Kristen, kenallah kepada Allah yang kekal itu. 基督徒与永远的上帝发生了爱情的关系。 Kiranya orang Kristen membangun hubungan cinta kasih dengan Allah yang kekal itu. 这个基督徒才是可靠的。 Barulah orang Kristen ini bisa diandalkan. 在教会里面几十年， Berapa puluh tahun saudara ada dalam gereja, 你看见几十年很爱主的从前的那个基督徒，现在变了。 saudara mungkin melihat
orang Kristen yang sangat mengasihi Tuhan selama puluhan tahun itu sekarang sudah hilang. 你看见从前讲道感动你很好的牧师，老了变了。 Saudara mungkin melihat pendeta yang ketika berkhotbah menggerakkan saudara, sekarang dia sudah menjadi tua dan sudah berubah. 你奇怪吗？ Apakah saudara merasa heran? 不要以为奇怪， Janganlah saudara merasa heran, 人本来是暂时， karena memang manusia itu sementara adanya. 人本来是会改变。 Memang manusia itu bisa 我 berubah. 们说主啊，我要怎样活在这个世界上？ Lalu saudara mengatakan, oh Tuhan bagaimana saya harus melalui hidup saya dalam 要 dunia? 认识上帝不朽的永恒， Maka hendaklah engkau kenal kepada kekekalan daripada Tuhan yang 要 tidak pernah akan 享 rusak itu. 受上帝永恒的不朽。 Saudara harus menikmati ketidak menjadi rusaknya daripada kasih dari Tuhan yang kekal itu. 我在你永远的爱里面， Oh Tuhan, di dalam kasih-Mu yang kekal itu, 我享受你不朽的永恒。 aku menikmati kekekalan-Mu yang tidak pernah akan rusak 你 itu. 是我的主， Engkau adalah Tuhan. 我的好处不在你以外。 Segala kebaikan yang kuterima tidak di luar Engkau. 你与上帝的关系是我与你的关系， Hubungan saudara dengan Tuhan adalah hubungan aku dan engkau. 这个你是永恒的你， Engkau ini adalah engkau yang kekal. 够了吗？ Apakah sudah cukup? 不够。 Tidak. 所以我刚才说， Maka tadi saya 我 katakan, 们要发现一个连 Martin Buber 都没有了解的境界。 kita harus, tadi saya sudah mengatakan bahwa kita harus menemukan lingkup yang tidak pernah ditemukan oleh bahkan Martin 不 Buber. 要因为 Martin Buber 已经超过了圣经了。 Jangan saudara mengira bahwa Martin Buber sudah melampaui Alkitab. Martin Buber 的我与你是 Martin Buber 成为我，上帝成为你。 Aku dan engkau yang disampaikan oleh Martin Buber adalah aku sebagai akunya itu adalah Martin Buber dan engkau itu adalah Tuhan. 但是今天我要对他讲的，对大家讲的是完全不一样的。 Tetapi yang saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu hari ini sama sekali berbeda. When you read the Bible, only God is the eternal I, and you are the object of His love. Ketika saudara membaca Alkitab, saudara akan harusnya menemukan bahwa aku dan engkau itu hanya Tuhanlah sebagai akunya itu yang kekal dan engkau sebagai objek yang bisa mengerti cinta kasih-Nya. 因为我们不过是一个会改变的人， Karena kita hanyalah manusia yang bisa berubah. 我们的生命是一个会凋残的生命。 Hidup kita adalah hidup yang bisa rusak. 当上帝说我以永远的爱你的时候， Ketika Tuhan mengatakan dengan kasihku yang kekal aku mengasihi engkau. 神是个永恒的我， Karena Tuhan adalah aku yang kekal. 我们是个会改变的你。 Dan kita adalah engkau yang bisa berubah. 当我们改变的时候， Maka ketika kita berubah, 上帝的爱不改变， kasih dari Tuhan tidak berubah. 上帝对我们的爱是永恒的， Kasih yang Tuhan berikan kepada kita itu kekal adanya. 上帝对我们的恩典是不朽的， Anugerah yang Tuhan berikan kepada kita tidak akan menjadi rusak. 上帝的道是永远不改变的。 Firman Tuhan itu kekal tidak pernah berubah. 就当不改变的上帝存在爱的时候，我们的生命才稳定的。 Hanyalah ketika Allah yang tidak berubah itu dia mengasihi kita, maka kita pun tidak akan berubah. 今天最后一次谈诗篇23篇， Maka hari ini untuk kali yang terakhir kita membicarakan tentang Mazmur 我要 23. 你转移你自己的位格， Saya mau saudara beralih daripada kepribadian posisi 把 saudara. 我用上帝来代替， Dan saudara gantikan aku menjadi Tuhan. menjadikan Allah mengganti aku。那你把你的自己当做一个会改变的对象，是一个貂蝉的、能朽坏的、能改变的一个你。 Dan saudara menggantikan diri saudara menjadi satu objek yang bisa rusak, yang bisa berubah itu. 所以你用反面的位格相对性来看诗篇23篇。 Maka dengan satu hubungan kepribadian yang terbaliknya, saudara akan melihat dan membaca Mazmur 23那 ini. 这样的话，你怎样读诗篇23篇呢？ Dengan demikian, bagaimanakah saudara akan membaca Mazmur 23 ini? 站在上帝的位分上来看这篇诗篇。 Saudara harus berdiri pada posisi daripada Tuhan untuk melihat Mazmur ini. 耶和华说：“我是你的牧者，
Tuhan Allah mengatakan, akulah gembalamu, 保证你一生不会贫穷。 aku menjamin engkau seumur hidup Wah. akan miskin. 当你认识到信仰的这个转换性的时候， Oh saudara, ketika saudara menemukan bahwa iman saudara ada satu peralihan seperti 你 ini, 的灵性真是坚固在磐石上面。 maka kerohanian saudara akan begitu teguh seperti di atas batu karang. 你不是读耶和华是我的牧者， Karena saudara bukan membaca bahwa Tuhan adalah gembalaku, 你读成上帝说你是我的羊， tetapi saudara akan membacanya sebagai Allah mengatakan engkau adalah dombaku. 我们讲了10个危机。 Kita sudah membicarakan 10 krisis. 我讲的时候我不读经， Ketika saya membaca, saya tidak membaca Alkitab. 所以因为唐牧师今天不讲大卫的生活了。 Ketika saya membicarakan tentang krisis, saya membaca Alkitab. Dan saudara mengira hari ini saya tidak membicarakan lagi tentang kehidupan 我的思 Daud. 想没有痴呆症， Tetapi saya tidak mengalami demensia di dalam pemikiran 我不 saya. 是忘记我在讲道， Saya bukan sedang lupa apa yang sedang saya 我 sampaikan. 也不是忽略圣经讲什么话。 Saya juga bukan melalaikan apa yang disampaikan di dalam Alkitab. 我要告诉你， Saya mau katakan kepada saudara, 以后你就必明白我为什么讲4大危机。 di kemudian hari saudara akan mengerti mengapa saya membicarakan tentang 10 krisis yang besar. 4大危机讲了2次， 10 krisis besar saya menghabiskan waktu 2 kali 我 menyampaikan. 与你讲了3次。 Aku dan engkau, saya telah membicarakan 3 kali. 你把这5次讲道全部连在一起的时候， Ketika saudara menggabungkan ke 5 kali khotbah ini, 你知道你念诗篇23篇，跟全世界所有的教会、所有的牧师传讲的完全不一样。 saudara akan mengetahui ketika saudara membaca Mazmur 23 itu sama sekali berbeda dengan seluruh pendeta yang ada di seluruh dunia membicarakannya itu. 当你用反面的位格际关系来明白这一切圣经的时候， Ketika saudara dengan satu relasi hubungan yang terbaliknya, saudara membaca dan mau mengerti tentang Mazmur 23 ini, 你知道主永远不是在课题的地位上受我们来驱使。 maka saudara akan menyadari bahwa Tuhan selama-lamanya tidak akan menjadi pada posisi objek yang akan dihina oleh kita itu. 主永远是主体的， Tuhan itu untuk selama-lamanya adalah subjek. 主永远是主动的， Dan Tuhan itu untuk selama-lamanya itu berinisiatif. 主永远不会被动。 Dan Tuhan selama-lamanya tidak akan menjadi pasif. 所以你读诗篇23篇的时候， Maka ketika saudara membaca Mazmur 你要 23, 这样读： dengan demikian saudara harus membaca. 耶和华对我说 Tuhan Allah berkata kepadaku, 我是你的牧者， aku adalah gembalamu, 你不过是我的羊， engkau hanyalah 我 dombaku, 保证你 aku menjamin engkau 一生不会贫穷。 seumur hidup tidak akan miskin. 感谢主， Kita bersyukur kepada Tuhan. 自从创造天地以来， Sejak dunia ini diciptakan, 有哪一个基督徒是被上帝丢掉的呢？ ada orang Kristen manakah yang dibuang oleh Tuhan? 有人生病，最后完全没有盼望吗？ Apakah ada orang yang sakit pada akhirnya tidak lagi 有 berpengharapan? 人最后疾病痛苦到死没有出路吗？ Apakah ada orang yang sakit akhirnya menghadapi kematian dan tidak ada jalan keluarnya? 像约伯一样，那样全身都是毒疮，生活苦到最后的地步，上帝挽回他回来。 Sama seperti Ayub yang hidupnya penuh dengan luka dan borok, tetapi hidup yang begitu menderita pada akhirnya Tuhan tetap mengembalikan dia. 上帝说：“我永不离开你， Karena Tuhan mengatakan untuk selama-lamanya aku tidak meninggalkan engkau. 我永不撇下你。” Untuk selama-lamanya aku tidak membuang engkau. 旧约里面这样的应许多得不得了。 Janji daripada Tuhan di dalam perjanjian lama seperti ini itu banyak sekali. 到新约结束以前，希伯来书再一次强调，上帝说：“我永不离开你，我永不撇下你。” Sampai kepada sebelum akhir dari perjanjian baru dengan bahasa Ibrani Allah sekali lagi mengatakan aku selama-lamanya tidak akan meninggalkan kau ataupun membuang kau. 应验诗篇23篇，主以我与你的关系应许，我不会使你缺乏。 Dan ini menggenapi janji daripada Tuhan yang tercatat di dalam Mazmur 23 bahwa aku berjanji dan aku menjamin aku tidak akan membuat engkau kekurangan.
miskin。 miskin. 除此以外， Selain daripada ini, 我一定给你安息。 aku pasti memberikan peristirahatan 我们 kepadamu. 刚才还没有讲到以前读圣经，马太福音11章28节。 Tadi kita sebelum mendengarkan khotbah ini kita membaca ayat kita Mazmur pasal 11 ayat 马 ke-28. 太福音第11章是个转换时句的圣经。 Mazmur Matius pasal 11 itu adalah satu peralihan waktu. 在11章以前， Sebelum Matius pasal 11, 每一章都有上帝的荣耀，上帝的荣耀，上帝的荣耀，上帝的荣耀，没有停止到第11章。 setiap pasal sebelum Matius pasal 11 itu ada kemuliaan Tuhan tidak pernah berhenti sampai kepada pasal yang ke-11. 这一章的时候，上帝的荣耀不见了， Pada pasal yang ke-11 kemuliaan Tuhan itu hilang. 上帝的同在不显明了。 Penyertaan daripada Tuhan tidak lagi nyata. 耶稣基督说 Maka Yesus Kristus mengatakan, 塞大呀， Hai Bethsaida, 你已经升到高空， engkau telah naik ke angkasa, 上帝是要把你拉下来， tapi Tuhan mau menarik engkau 因 turun 为没有荣耀了。 karena tidak lagi ada 连 kemuliaan. 上帝的儿子耶稣基督好像也没有上帝的同在了。 Bahkan anak Allah Yesus Kristus sepertinya tidak lagi ada penyertaan Tuhan. 耶稣非常难过的 Maka 说 Yesus ketika dia sangat sedih dan susah, 加本农啊，伯赛大，你虽然升到高空，一定要掉下来。 Hai Kapernaum, hai Bethsaida, meskipun engkau begitu tinggi diangkat, tetapi engkau tetap akan diturunkan. 如果在索多玛、俄摩拉曾经见过你这里所行的神迹， Jikalau di Sodom dan Gomora pernah dijumpai mukjizat yang kau pernah lakukan itu, 他们一定披麻蒙灰，哀哭悔改。 pastilah mereka akan berpakaian-pakaian kabung dan mereka menangisi dan bertobat. 直到今天，索多玛、俄摩拉可能还存在， Sampai hari ini Sodom dan Gomora mungkin masih tetap ada, 但是现在不是如此。 tetapi tidak demikian sekarang 你 ini. 们所经历的恩典， Anugerah yang pernah kalian 你 alami 们所知道的神迹， dan mukjizat yang pernah kalian 你 mengetahui 们 itu, 竟然看不起， dan toh kalian sudah hina itu 你 semua, 们竟然轻看上帝。 dan kalian juga telah menghina 所 Tuhan, 以加布农、伯赛大，你们要掉下去， maka Kapernaum dan Bethsaida kalian akan jatuh. 上帝要丢弃你们。 Tuhan akan membuang kalian. 推罗、西顿、Tirus Tirus itu 什么西顿 dan Sidon 都要保留下来， itu akan dipelihara 因为神给你们的恩典，你们轻看了。 karena anugerah yang Tuhan berikan kalian telah hina. 所以马太福音11章完全看不见上帝的荣耀。 Maka Injil Matius pasal 11 sama sekali tidak kelihatan kemuliaan Tuhan. 耶稣派门徒出去讲道， Yesus mengutus para murid untuk keluar untuk mengabarkan 他们 firman. 回来的时候非常兴奋，非常快乐。 Ketika mereka kembali, mereka begitu bersemangat dan sukacita. 他们说：“主啊，因为你的名，连鬼也服从了我们了。 Mereka mengatakan, oh Tuhan karena namamu bahkan setan pun taat kepada kami. 因为你的名，病都被医好了。 Karena namamu sakit penyakit pun 因为你 disembuhkan. 的名，神迹出现了。 Karena namamu maka mujizat pun 我 nyata. 们传福音， Kami mengabarkan Injil. 我们布道， Kami mengabarkan firman 得 Tuhan. 到很大的果效。 Kami mendapatkan hasil yang begitu besar. 你的名是伟大的， Namamu itu agung. 你的能力是伟大的。 Kuasamu itu besar. 我们经历了你的名，你的同在。 Kami telah mengalami namamu dan penyertaan engkau. 这样， Dengan demikian, 耶稣派人去布道，都有好成绩。 Yesus mengutus orang-orang pergi mengabarkan Injil mendapatkan hasil prestasi 好 yang 像 besar. 今天我们派人去 KKR Regional， Sama halnya hari ini kita mengutus orang mengabarkan Injil dengan KKR 全 regional. 印尼的教会只有 KRE 派1500人去传福音。 Di seluruh Indonesia gereja-gereja hanya GRI yang mengutus 1.500 orang pergi mengabarkan 我 Injil. 们每一年对80万人传道， Setiap tahun kita mengabarkan Injil kepada 800-an ribu orang. 他们回来的时候， Ketika mereka kembali, 他们是要感谢主。 Pendeta Stephen Tong kita bersyukur kepada 我 Tuhan. 们 KKR Regional
sukses. kakek regional kami mendapatkan Kami keberhasilan. mengabar Injil, 我们传福音， banyak yang bertobat. 很多人悔改， Anak-anak angkat tangan. 孩子们举手， Mereka berdoa minta Tuhan mengampuni dosa 他们 mereka. 祷告上帝，求上帝赦免他们的罪， Minta Tuhan terima jiwa 他 mereka. 们求上帝领接受他们的 Kami 灵魂。 berhasil. 我们已经成功了， Kami berbuah. 我们已经结出了果子。 Puji Tuhan. 我们感谢主。 我问你， saya mau tanya, 门徒们有果效， para murid mempunyai hasil. 回来荣耀上帝。 Ketika mereka kembali, mereka memuliakan Tuhan. 每一对都讲他们成功了， Setiap pasangan ini mereka membicarakan tentang keberhasilan mereka. 包括犹大参加的那一对也成功了。 Termasuk kepada pasangan yang dihadiri oleh Yudas juga berhasil. 因为回来 Karena 没有报告失败的， Karena ketika mereka kembali tidak ada yang memberitahukan tentang 犹 kegagalan. 大也参加布道团， Yudas juga mengikuti tim 犹 pengabaran ini. 大也看见上帝的恩典， Yudas juga menyaksikan anugerah 犹 Tuhan. 大也看见许多人得救回到主的面前。 Yudas juga menyaksikan banyak orang diselamatkan dan kembali kepada Tuhan. 但是 Tetapi 耶稣自己不成功， Yesus sendiri tidak berhasil. 所以我看马太这一章是完全没有上帝的荣耀显现的一章。 Maka saya melihat Injil Matius pasal 11 adalah satu pasal yang sama sekali tidak ada kemuliaan Tuhan yang nyata di sana. 注意听下面这一句话： Dengarkan kalimat selanjutnya ini. 如果耶稣派人去传福音都成功了，耶稣不成功，你怎么看上帝的恩典？ Jikalau Yesus mengutus orang pergi mengabarkan Injil, semua orang itu berhasil, tapi Yesus sendiri tidak berhasil. Bagaimanakah saudara melihat anugerah Tuhan itu? 如果你看唐牧师派学生去讲道，很多人悔改，唐牧师开布道会，没有人悔改，你什么感受？ Jikalau saudara melihat pendeta Stefanto mengutus para muridnya untuk pergi mengabarkan Injil dan banyak orang bertobat, tapi pendeta Stefanto mengabarkan Injil sendiri tidak orang-orang tidak bertobat, bagaimanakah saudara punya perasaan? 马太福音，耶稣最困难的时候， Di dalam Injil Matius ketika Yesus mengalami paling sulit dan paling sedih 耶 susah, 稣抬头看上帝， Yesus mengangkat kepalanya dan melihat kepada Allah Bapa. 天地的主啊， Dia mengatakan, "Oh Allah daripada langit dan 今 bumi, 天向聪明智慧人蕴藏你的奥秘， hari ini engkau menutupi semua rahasiamu kepada orang-orang yang pandai, 今天向婴孩显明你的旨意。 tetapi hari ini engkau mengungkapkan kehendakmu kepada orang-orang yang kecil, bayi dan 为 anak-anak." 什么我的学生布道都成功， Mengapa para murid saya mengabarkan Injil mereka berhasil, 布道完全失败呢？ tetapi saya mengabarkan Injil sama sekali telah 耶 gagal? 稣回答说 Yesus menjawab, 主啊，你的美意本是如此。 "Oh Tuhan, memang demikianlah kehendakmu yang baik 所以 itu." 传道人， Maka hai hamba Tuhan, 当你失败、看不见上帝同在的时候，你不要灰心。 ketika engkau gagal dan engkau tidak menyaksikan penyertaan Tuhan, janganlah engkau kecewa. 你们有经验的长辈看你的学生比你蒙恩的时候，你不要失望。 Hai kalian yang merasa lebih senior melihat murid-murid saudara lebih berhasil, janganlah engkau kecewa atau putus asa 耶 pula. 稣也曾经在痛苦中间经历上帝，好像没有与他同在一样。 Karena Yesus pun pernah di dalam penderitaan kesusahannya mengalami sepertinya Allah tidak menyertai dia. 耶稣怎么讲呢？ Lalu bagaimanakah Yesus mengatakan, 父啊，你的美意原是如此。 "Oh Bapa, memang demikianlah kehendakmu yang baik itu." 当上帝不是永远用笑脸帮助你的时候， Ketika Allah bukan untuk selamanya dengan senyumannya untuk menolong 当 saudara, 上帝有时让你遭遇孤单、困难，好像神没有同在的时候， ketika Tuhan ketika Tuhan mengizinkan untuk sementara saudara mengalami penderitaan kesulitan sepertinya dia tidak menyertai saudara, 失望吗？ apakah engkau kecewa? 你孤单吗？ Apakah engkau merasa kesendirian? 痛苦吗？ Apakah engkau menderita? 你埋怨吗？ Apakah engkau bersungut-sungut? 请你注意听， Saudara perhatikan, 耶稣最困难的时候，他讲什么话呢？ ketika Yesus berada pada saat yang paling sulit, bagaimanakah dia mengatakan? 因为上帝讲完了， Setelah dia selesai mengungkapkannya kepada 哇， Allah Bapa, 你的美意本是如此。 "Oh Allah Bapa, memang demikianlah 转过来 yang baikmu itu." 对他的群众说 Dan dia berbalik dan berkata kepada orang banyak, 担劳苦担重担的人，可以到我这里来。 "Dan
Datanglah kepadaku setiap yang berbeban berat dan berletih lelah. 我就给你们安息。 Aku akan memberikan peristirahatan kepadamu, 这是第 kelegaan kepadamu. 第二个危机的解决。 Ini adalah penyelesaian terhadap krisis yang kedua. 上帝以主体性的我对你发预言。 Allah sebagai sang subjek itu memberikan nubuat kepada saudara. 上帝以主体性的我对你讲应许。 Allah sebagai sang subjek itu menyampaikan janjinya kepada saudara. 你不会贫穷， Saudara tidak akan miskin. 你不会疲倦， Saudara tidak akan letih. 你不会孤单。 Saudara tidak akan kesendirian. 我使你在青草地上安息， Aku membaringkan engkau di padang yang berumput 我 hijau. 使你在清水旁边享受神给你的安静。 Aku menuntun engkau ke tepi aliran air sehingga engkau boleh menikmati peristirahatan di dalam 我 Tuhan. 给你在沉睡的时候苏醒你的灵魂， Aku menyegarkan jiwamu ketika engkau tertidur. 我给你在走偏道路的时候引导你走义路。 Ketika engkau berjalan menyimpang, aku menuntun engkau berjalan di jalan yang 我 benar. 不要详细的讲下去了， Saya tidak mau secara mendetail terus 因为 membicarakan hal 诗 ini. 篇里面有10大人生危机， Rupanya di dalam Mazmur 23 ada 10 krisis besar dari hadapan 从 manusia. 我们的贫穷、 Dari kemiskinan 我 kita, 们的疲倦、 dari keletihan 我 kita, 们的沉 dari 睡、 ketertiduran 我们的 kita, 走错路， dari kesalah 到 jalanan 我们 daripada 经历 kita, 死亡， sampai kita 到我 mengalami 们的孤 kematian, 单， sampai ke 没有人同 kesendirian, 在， tidak ada orang yang 到我们 menyertai, 缺乏恩典 ketika 与慈爱， kekurangan anugerah 到 dan 我 cinta 们 kasih Tuhan, 最后在仇敌面前， sampai akhirnya kita di hadapan 到 musuh, 我们人生结束的时候，不知道到哪里去。 sampai ketika kita mengakhiri hidup ini kita tidak tahu kemana kita akan pergi. 神都带领， Tuhan terus menuntun, 神带领。 Tuhan terus memimpin. 最后的危机怎么解决呢？ Bagaimanakah krisis yang terakhir itu 我要 diatasi? 使你与我同在，直到永永远远。 Aku mau membuat engkau bersama dengan aku itu sampai 我 selama-lamanya. 要上帝成为我， Hanya Tuhan menjadi aku. 基嘎了， Jikalau Tuhan menjadi aku 你成为你。 dan engkau menjadi engkau itu, 上帝说：“你要住在我的殿中，直到永远。 maka Allah akan berkata kepada saudara, engkau akan tinggal di dalam rumahku sampai 什 selama-lamanya. 么意思呢？ Apakah itu artinya? 一个蒙上帝拯救的子民， Seorang umat yang diselamatkan oleh Tuhan. 最后一个危机什么解决呢？ Bagaimanakah krisis yang terakhir itu diatasi? 我们不是没有归属的灵魂， Kita bukanlah makhluk roh yang tidak mempunyai tempat tuju akhir 我 kita 们 itu. 是与主同在，直到永永远远。上帝所爱的子民， Kita adalah umat yang akan menyertai dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Umat yang dikasihi oleh Tuhan itu. 对不起，我的口才很不够， Mohon maaf saya sangat kurang 我要 fasih. 表达的常常不清楚。 Yang saya ingin ungkapkan seringkali kurang jelas. 但是我已经祷告， Tetapi saya sudah berdoa. 求主使你所明白的超过我所传讲的。 Sehingga saudara bisa mengerti apa yang bisa melampaui yang saya ungkapkan dan saya 当你 sampaikan. 真正明白诗篇23篇的时候， Ketika saudara sungguh-sungguh mengerti akan Mazmur 23 ini, 你从在地上没有归属的孤苦伶仃的人生，得到上帝做你的牧者。 dari hidup saudara di dalam dunia ini yang saudara rasakan hidup kesendirian ini, saudara akan menemukan bahwa Tuhan menjadi gembala hidupmu. 当你经过了10大危机以后，最后你要在永恒中间与上帝一同享受永永远远永生的生命。 Setelah saudara melalui 10 krisis yang besar dalam hidupmu, pada akhirnya saudara akan menikmati hidup yang selama-lamanya, hidup yang kekal di dalam Tuhan. 主不但应许我们到我这里来，我使你得着安息。 Bukan saja Tuhan memberikan janji kepada kita, datanglah ke hadapan Dia, maka Dia akan memberikan kelegaan perhentian kepada kita. 要使我们在永恒中间与他同在，永远不离开。 Tetapi Dia juga akan membawa kita di dalam kekekalan supaya kita bersama-sama dengan Dia selama-lamanya tidak akan lagi terpisah. 跟随主，我传主的道，我做上帝的仆人，差不多70年了。
saya ikut Tuhan. Saya memberitakan firman Tuhan. Saya melayani Tuhan sudah hampir 70 tahun sekarang ini. 70年不太长， 70 tahun tidak terlalu panjang. 但是70年对在世界上的人也不是太短的。 Tetapi 70 tahun bagi manusia pada umumnya dalam dunia ini juga tidak terlalu 我 pendek. 写了一首歌， Saya telah menggubah satu lagu, 4句话。 4 kalimat. 第一句话， Kalimat yang 自 pertama, 从我离开母腹， sejak saya keluar dari kandungan ibu, 你的圣手去赋予我。 tangan kudusmu itu menopang aku. 第二句话， Kalimat yang 直 kedua, 到我年老， sampai kepada hari tuaku, 从来没有离开我。 selamanya engkau tidak pernah meninggalkan aku. 第三句话， Kalimat yang ketiga, 求你保守一生一世宣扬你福音的圣道。 peliharalah aku seumur hidup ya Tuhan untuk memberitakan firman-Mu yang kudus. 第四句话， Kalimat yang 有 keempat, 一天基督再来，一定要邀请我与他一同共度永恒。 suatu hari ketika Kristus datang kembali akan mengundang aku bersama-sama dengan Dia melewati masa 这 kekekalan. 首很短的诗歌，在我的传记里面写出来了。 Lagu yang sangat pendek ini telah dituliskan di dalam biografi saya. 诗篇23篇， Mazmur 23我与你最亲密的诗篇。 adalah Mazmur aku dan engkau yang paling intim ini. 这个我不是基督徒， Aku ini bukan orang Kristen, 我是基督， tetapi aku adalah Kristus. 应许的基督， Adalah Kristus yang memberikan janji, 同在的基督， adalah Kristus yang menyertai, 拯救的基督， adalah Kristus yang menyelamatkan, 安慰的基督， adalah Kristus yang menghibur, 苏醒的基督， adalah Kristus yang menyegarkan, 在仇敌面前为我们预备筵席的基督， adalah Kristus yang menyediakan hidangan bagi kita di hadapan musuh, 甚高高摩我们的基督， adalah Kristus yang dengan urapan yang kudus 恩惠 mengurapi kita, 慈爱与我们相随的基督， adalah Kristus yang dengan kasih setianya yang kekal itu menyertai kita, 要使我们与他一同度过永恒的基督。 adalah Kristus yang mau supaya kita melewati masa kekekalan dengan Dia. 这是我最后一次讲大卫诗篇23篇。 Ini adalah untuk kali yang terakhir kami membicarakan tentang Mazmur 23. 下个礼拜第二堂我还要讲这一篇道， Minggu depan di kebaktian yang kedua saya masih akan membicarakan lagi tentang khotbah ini. 再下个礼拜 Tetapi minggu berikutnya 你们在中文堂下个礼拜开始听上帝怎么拣选以利亚做他的仆人。 untuk kebaktian jemaat Mandarin minggu depan saudara akan mulai mendengarkan khotbah tentang bagaimanakah Tuhan memilih nabinya Elia ini. 现在我们低头祷告， Sekarang mari kita tunduk kepala, kita berdoa. 请蔡鹏元传道上来为我们做一个啊 Kaput saya Taci Pangkal Pinang. 哦，他在邦嘎槟榔，我们请这个布迪曼牧师上台， Budiman Cimedan, 布迪曼也不在 Cimedan有效 哦。好，现在请胡信长老带领祷告。 亲爱的天父上帝，我们满心感谢主，你以这一次用你宝贵的话语提醒了我们怎样转变我们的这个观念，我们的这个态度，我与你的态度。求主帮助我们能够真正把上帝当作上帝来看待。求主继续的帮助我们能够存着谦卑的心来明白你是主动的，你是主体的，而我们是客体的。求主继续的光照我们，好叫我们能够听完道之后，我们能够反复的思想，能够将你的话语藏在我们的心，好叫我们的一生能够真正尊主伟大，我们所做所行的都能够讨主的喜悦。求主继续的加添力量给我们。Bapa dalam surga, kami sekali lagi bersyukur ya Tuhan. Hari ini kami mendengarkan firman Tuhan yang mengubah prinsip hidup kami, yang mengoreksi cara kami memandang aku dan engkau ini. Biarlah selama kami ini sungguh-sungguh boleh menjadikan Engkaulah Tuhan sebagai sang subjek itu dan kami sebagai objek. Bukan kami yang mengambil keputusan, tetapi Engkaulah yang mengatur dan menguasai hidup kami. Sehingga segala tutur kata maupun tidak laku kami boleh lakukan dengan kerendahan hati, dengan rasa takut dan gentar kepada Tuhan. Kami boleh menyelesaikan setiap tugas yang Tuhan percayakan sehingga hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. 我们祷告感谢奉主耶稣的名，kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.